Sorry. Okey ke? Okey. Untuk mendapatkan sampel daripada mereka ni bukan mudah Jadi saya mengambil masa yang agak lama. Dan kesimpulannya apa yang kita dapat lihat bahawa DNA orang Melayu ni menunjukkan persamaan yang tinggi dengan orang asli Semang. Ingat orang asli Semang telah diiktiraf di atas muka bumi ni sebagai orang yang sangat populasi yang paling tua di muka bumi ni. Okey. Dan ini adalah lokasi di mana kita ambil sampel. Dan ini adalah antara keputusan yang kita dapat yang telah diterbitkan. Ini daripada Dr. Adi Nur, dulu pelajar masters di bawah supervision saya lah. Di mana menunjukkan orang Rawa, Minang dan juga orang Filipin. BBJ itu adalah Banjar Bugis Jawa, duduk dalam kumpulan yang sama, dan juga orang Kelantan. Menunjukkan betapa dekatnya genetik mereka, ni pun sama juga. Dan kemudian ini daripada DNA lain, penanda DNA lain juga menunjukkan orang-orang Melayu daripada sub-etnik berbeza ni, walaupun daripada kepulauan yang sangat besar ni, dia punya DNA dia masih lagi seiras. Dan ini juga penanda yang lain menunjukkan bahawa yang hijau tu orang asli, yang purple tu adalah orang Southeast Asia lah, menunjukkan kesamaan yang tinggi. Okey, yang ini yang saya cakap tadi, satu kajian yang sangat besar yang dilakukan oleh Kong et al. Telah menunjukkan bahawa even di negara China itu sendiri, takungan genetik mereka sebenarnya berada di bahagian selatan. Dan orang yang di selatan ni bergerak ke atas, ke arah utara. Dan ini seterusnya menyokong hipotesis yang lebih awal di mana pergerakan manusia adalah daripada selatan ke utara, daripada Afrika melalui pesisir pantai berhenti di Southeast Asia, kemudian mereka inilah yang naik ke atas dan kemudian memenuhi populasi di Asia Timur lah. Okay. Dan ini menunjukkan sekiranya ini berlaku dalam 60,000 hingga 70,000 tahun, maka secara orang kata apa, automatik kita boleh menolak teori Peter Bellwood ataupun Slowboat, di mana beliau berkata populasi datang ke Asia Tenggara 10,000 tahun. So even daripada data China sendiri menunjukkan bahawa DNA daripada orang Melayu lebih tua daripada DNA di Asia Timur. Okay. Dan yang menarik juga apabila kita buat kajian ni, kita boleh relatekan orang asli kita dengan orang asli di India, orang asli di Papua, orang asli Australia, dan juga apa yang ada dalam orang asli ni, contohnya seperti haplogroup M. Dalam orang asli ada 58.3%. Dalam orang Melayu pun tinggi juga, 46.07%. Jadi ada juga dan di sini kita dapat membuktikan bahawa DNA yang pada orang Melayu yang kita masukkan dalam sampel, kita kata kebanyakannya orang Melayu dah terlibat dalam sampling ni, sebab saya cuba ambil kebanyakan sub-etnik yang wujud di Kepulauan Tanah Melayu, menunjukkan bahawa frekuensi DNA yang tua adalah sangat tinggi. Dan apa yang dapat kita simpulkan, saya rush sikit sebab dah 11.45 ni. Sub-etnik Melayu adalah berasal daripada susu galur yang sama, dan kita dapat lihat melalui rupa paras yang tidak jauh berbeza, tradisi, selera, apa yang kita suka makan dan sebagainya adalah hampir sama. Genetically memang dah bukti sama dah. Okay. Sempadan geografi dan politik yang ada pada hari ini yang menyebabkan pelbagai sub-etnik Melayu terlihat sebagai populasi yang berbeza. Sebenarnya pada hakikatnya sebenarnya orang Melayu ni telah wujud di Kepulauan Tanah Melayu lebih kurang 50,000, 60,000 tahun dahulu, tidak dapat dinafikan. Satu, melalui kajian DNA, dan saya juga pernah buat kajian DNA daripada gigi di Gua Niah. Mereka itu juga adalah DNA-nya adalah seiras orang kata apa dengan DNA what kita panggil orang-orang Mongoloid dan sebagainya. So mereka ini bukanlah pendatang sebab mereka telah berada di Kepulauan Tanah Melayu dengan tempoh yang sangat lama. Okay. Dan mereka adalah penduduk asal Kepulauan Melayu. Ni ada sedikit gambar saya dapat daripada library, New York Public Library, menunjukkan ini adalah orang Melayu Pulau Pinang pada tahun 1901. Jika anda lihat, belum lagi lah ada wajah-wajah macam orang Penang sekarang yang hidung mancung dan sebagainya. Saya rasa yang tu terhasil daripada perkahwinan campur dengan all the pedagang-pedagang yang singgah dan sebagainya, maka terlahirlah wajah-wajah baru orang Melayu di Pulau Pinang. So ini pula adalah orang Bugis, gambar 1868, cuba lihat pakaian mereka.
adalah sangat similar. Kalau saya nampak tadi ada wakil-wakil daripada teknikal dan sebagainya melintas dengan tanjaknya, dengan sampingnya. So cuma masa ni rasanya dia baru balik pada kebun kot, dia pakai seluar pendek. Tapi pakaiannya lebih kurang sama dan ini adalah gadis Jawa. Cuba lihat pakaiannya dengan kain batik lepas dengan kebaya pendek dengan selendang, kerongsang dan sebagainya. So ini gambar yang diambil oleh orang-orang daripada barat dan kemudian disimpan di New York Public Library. Kalau nak tengok lebih banyak gambar, boleh buka website ni dan anda boleh lihatlah ini orang Bali, orang-orang lelaki Bali yang baru pulang daripada kebun. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar dan saya harap ilmu yang kita kongsikan hari ini dapat memberi manfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof atas perkongsian yang cukup padat tapi penuh dengan ilmu tadi. Jadi kita telah dapat penjelasan di mana asal-usul Melayu dan kita telah dapat menolak teori Peter Bellwood yang menyatakan bahawa kita ini berasal daripada Taiwan dan bukan asal daripada Nusantara. Sebenarnya seperti kata kajian Prof tadi, orang Melayu telah lama berada di tanah Nusantara ini, tanah Melayu ini, bahkan sejak 50,000 tahun dahulu. Kita bukanlah pendatang tapi kita penetap asal di Kepulauan Melayu ini. Terima kasih banyak Prof. Dengan diharapkan dengan ilmu dan pembukaan kita tentang asal-usul kita ini dapatlah menguatkan jati diri kita, jati diri bangsa Melayu kita insya-Allah. Terima kasih banyak Prof.